Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikus. Berita utama, pintu sempadan Sarawak yang dikawal dengan prosedur operasi standard SOP ketat bagi membendung penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun lepas kini mula dibuka dengan menerima kumpulan pertama pengembara antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, seramai 157 pengembara antarabangsa telah selamat tiba melalui kapal terbang milik Scoot Airlines di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menurutnya, 65 daripada 157 penumpang Scoot Airlines itu sedang transit melalui negara Singapura, manakala 96 penumpang akan berlepas dari Kuching ke negara itu dalam penerbangan pulang. Beliau berkata demikian semasa menyambut ketibaan 157 pengembara antarabangsa pada Ahad. Sementara itu, beliau memberitahu penyambungan penerbangan antarabangsa ke Sarawak adalah langkah penting dalam merancakkan semula sektor pelancongan negeri. Jelas beliau lagi, kerajaan akan terus bekerja rapat bersama pemain industri penerbangan bagi meningkatkan kebolehcapaian dan juga ketersambungan supaya pengembara dapat mengunjungi Sarawak tanpa menghadapi kerumitan. Berita seterusnya, setelah 2 tahun Bazar Ramadan di Sarawak tidak dapat diadakan, rakyat di negeri ini kembali merasai kemeriahan bulan Ramadan dengan penganjurannya. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 2, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia kembali diadakan semula setelah mendapat kelonggaran dan kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Jadi seperti yang sudah maklum bahawa Bazar Ramadan ini telah pun terhenti selama 2 tahun pada tahun 2020 dan 2021 dan kita dapat mengadakan semula setelah mendapat kebenaran dan kelonggaran daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC apabila negara memasuki fasa endemik seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, dan fasa endemik bermula pada 2 hari lepas pada 1 April 2022. Jadi di BKU mengambil inisiatif untuk mengadakan Bazar Ramadan di 2 tapak pada tahun ini. 2 tapak. Pertamanya kita di pekarangan Pasar Raya Maidin, Bandar Baru Semariang, dan keduanya di Pasar Satok. Pasar Satok. Okey, jadi kedua-dua pasar ini berjalan dengan serentak pada hari ini dan diteruskan sepanjang. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pembukaan Bazar Ramadan Maidin Mall Semariang pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai itu menambah terdapat sebanyak 69 tapak atau gerai disediakan kepada para peniaga dan usahawan kecil di bazar berkenaan. Jadi kalau kita perhatikan bilangan peniaga yang dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam bazar kita pada kali ini berkurangan. Hampir separuh daripada bilangan yang kita adakan pada 2-3 tahun yang lalu. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat mengelakkan kesesakan di bazar Ramadan kita. Apabila kita hanya dapat menyediakan hanya 60 hingga 70 tapak sahaja, ruangnya lebih luas untuk pengunjung berjalan dan kita sedaya upaya untuk memastikan bahawa setiap orang daripada peniaga, penjaja hinggalah pengunjung kita semua ni dapat mengamalkan penjarakan fizikal sesama kita. Sementara itu, para peniaga yang ditemui wartawan UKAS juga menzahirkan rasa syukur dan gembira atas pembukaan bazar itu. Alhamdulillah lah tahun tu kita dapat berjual di Bazar Ramadan tu. Bunda selalu kami orang peniaga tepi jalan tu berharap tepi jalan aja lah, tapi alhamdulillah di BKU telah buka Bazar Ramadan di Maidin Mall tu dengan sewa berpatutan lah, 150 satu orang. Sehari kira RM5 lah. Alhamdulillah juga sambutan orang kami hari tu. Apabila dah dapat berniaga di bazar tu, syukur alhamdulillah lah kita dapat membantu sedikit peniaga-peniaga kecil di masa bulan Ramadan tu. Oh, alhamdulillah lah, dah lama tu PKP nak siapa mula bazar, income pun harapkan bisnes lah. Bisnes macam tu aja. Tahun tu alhamdulillah lah dapat PKP macam tu asa ringan sikit. Ni lah bantuan-bantuan aja nak. Nak tu dapatlah sikit pakai raya, pakai hari-hari. Macam ni lah.
Masih lagi dengan perkembangan sama dengan Majlis Perasmian Bazar Ramadan Satok telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Satok Datuk Ibrahim Baki pada Ahad. Dalam majlis itu, beliau mengagihkan bantuan pelitup muka kepada setiap penjaja di bazar tersebut. Datuk Ibrahim berharap para penjaja dan pengunjung sentiasa menjaga prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun negara kini berada di fasa endemik sejak 1 April lepas. Difahamkan atas faktor kesejahteraan semua, bilangan petak yang ditawarkan adalah terhad bagi mematuhi keperluan norma baharu di kalangan para penjaja dan juga pengunjung. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah kekal sebagai Ketua Cawangan PBB N56 Dalat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak menang tanpa bertanding jawatan tersebut pada Mesyuarat Agung Cawangan N56 Dalat di Stadium Perpaduan Dalat. Turut mengekalkan jawatan Timbalan Ketua Cawangan dan Naib Ketua Cawangan yang disandang iaitu Said Seman dan Zaidi Kasim. Menurut Datuk Seri Fatimah, pemilihan jawatan tertinggi parti yang menang tanpa bertanding menunjukkan semangat perpaduan dan kerjasama yang utuh dalam parti. Katanya kebersamaan dalam parti amat diperlukan dan ia terbukti pada pemilihan tersebut yang mana pucuk pimpinan kedua-dua sayap berkenaan tiada pertandingan untuk jawatan ketua dan timbalan ketua hasil kemuafakatan ahli-ahli mereka. Seterusnya, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka Dr. Anwar Rapai memberi jaminan masyarakat Sibu berpeluang berterawih di Masjid Al-Kadim yang merupakan masjid tertua di Sarawak pada Ramadan kali ini. Bagaimanapun, beliau mencadangkan untuk memulakan solat tarawih di masjid tersebut pada 10 malam terakhir puasa kerana menjangkakan orang ramai akan mula berkurangan untuk bertarawih. Selain itu, katanya ia juga bagi mengajak umat Islam di Sibu mengimarahkan masjid dalam 10 malam terakhir Ramadan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke masjid itu untuk melihat perkembangan terbaru proses penyiapan hiasan dalaman masjid tersebut. Menurutnya, lebih 5 tahun masjid berkenaan tidak digunakan untuk bertarawih selepas ia dalam proses pemuliharaan. Untuk rekod, Masjid Al-Kadim telah dibina pada tahun 1861 dan berusia lebih 160 tahun. Ia mampu menampung sekurang-kurangnya 500 orang jemaah merangkumi dalam dan bahagian luar. Berikut pula, Sarawak merekodkan sebanyak 351 kes baharu COVID-19 meningkatkan jumlah kumulatifnya kini kepada 299,936 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya menjelaskan daripada jumlah itu sebanyak 147 kes dalam kategori 1, 199 kes dalam kategori 2, 3 kes dalam kategori 3 dan 2 kes dalam kategori 5. Kes-kes dikesan di 30 daerah dan berikut perinciannya. Tambah JPBNS lagi, satu kes kematian telah dilaporkan di Kuching melibatkan wanita berumur 65 tahun yang mempunyai penyakit komorbid. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.